Walaupun India telah mencapai status sebagai salah satu negara yang paling maju di Asia, kesan diskriminasi pada masa lalu masih kekal dan menggugat hak asasi kemanusiaan. Di antara mangsa keadaan ini adalah kasta Dalit, kasta yang berada di kedudukan paling bawah yang tidak termasuk dalam sistem kasta Hindu. Sehingga ke hari ini, kasta Dalit masih lagi menghadapi diskriminasi dan dilanda kemiskinan di tengah-tengah kepesatan ekonomi yang membangun di India. Sistem kasta Hindu dibentuk dengan golongan Brahmin yang berada di puncak kedudukan sistem warna ini, diikuti Kshatriya, Vaishya dan Shudra. Manakala Dalit yang dikenali sebagai untouchable atau scheduled caste pula, secara tradisinya dianggap mempunyai status yang begitu rendah dan berada di kedudukan paling bawah ataupun kadangkala langsung tidak dianggap sebagai ahli dalam sistem kasta Hindu. Diskriminasi ini mendatangkan anggapan bahawa jika seseorang itu dilahirkan sebagai Dalit, mereka tidak boleh meninggalkan status Dalit ini. Mereka akan dilahirkan, hidup dan mati sebagai seorang Dalit. Diskriminasi dan gelaran untouchable ini kemudiannya telah dimangsuhkan secara sah pada tahun 1950 apabila India menjadi sebuah republik. Pada hakikatnya, ia kekal tertanam di dalam jiwa masyarakat India dan penindasan terhadap Dalit kekal berleluasa. Teruskan menonton. Hampir 16% penduduk India adalah Dalit, yang berjumlah kira-kira 166 juta orang. Istilah Dalit yang telah digunakan secara meluas sejak 1970-an untuk menggambarkan untouchables bermaksud ditindas atau dipecahkan dalam bahasa Sanskrit. Terjemahan ini dengan tepat menggambarkan kehidupan orang-orang ini. Dalit adalah antara ahli masyarakat India yang paling kurang bernasib baik, dengan 70% tinggal di kawasan luar bandar dan miskin dan hampir 90% bekerja dalam bidang pertanian atau pembersihan, buruh tidak mahir. Realitinya, Dalit mengalami keganasan, diskriminasi dan kemiskinan akibat status mereka. Hari ini, di kebanyakan bandar-bandar besar, kaum Dalit telah berintegrasi dan tinggal bersama-sama dengan orang India yang lain, dengan sebahagian besar hanya mampu tinggal di kawasan setinggan. Secara tradisinya, Dalit tidak dibenarkan tinggal di dalam sempadan perkampungan masyarakat India yang lain. Mereka tidak boleh memasuki beberapa kuil Hindu, malah mereka juga tidak boleh mendapatkan air dari perigi di kawasan kampung kerana sentuhan mereka dipercayai akan mencemarkan sumber air. Memandangkan sesetengah penganut Hindu percaya bahawa Dalit sedang dihukum kerana tindakan yang dilakukan semasa kehidupan lampau, tidak ada cara untuk mereka keluar dari nasib yang sedemikian. Mereka perlu berkahwin sesama Dalit, hidup dengan sesama Dalit dan berkemungkinan jika semua arahan diikuti, mereka dipercayai akan mendapat ganjaran dengan dilahirkan dalam kasta yang lebih tinggi di dalam kehidupan yang lain. Dalit sering diklasifikasikan sebagai orang buangan, kumpulan kelima dan tidak layak untuk dimasukkan ke dalam kasta Hindu. Kerana status ini, kaum Dalit sering dinafikan hak dan peluang pekerjaan yang lebih baik walaupun ada di antara mereka yang benar-benar layak. Golongan ini hanya dibenarkan melakukan pekerjaan yang secara tradisinya dianggap kotor atau sangat hina dan dengan gaji yang sangat kecil. Dianggarkan lebih 1 juta Dalit bekerja sebagai pemungut sampah, membersihkan tandas dan pembetung najis dengan tangan dan juga sebagai pemungut bangkai haiwan. Berjuta-juta lagi pekerja di sektor pertanian dan pembinaan terperangkap dalam kitaran kemiskinan yang melampau, buta huruf dan terdedah kepada penindasan. Walaupun menyalahi undang-undang, 40 juta orang di India, kebanyakannya Dalit, adalah pekerja yang terikat yang mana ramai dipaksa bekerja untuk membayar hutang yang ditanggung beberapa generasi terdahulu menurut laporan Human Rights Watch. Daripada jumlah ini, lebih 15 juta daripadanya adalah kanak-kanak bekerja dalam keadaan seperti hamba di tapak-tapak pembinaan, ladang-ladang atau kilang-kilang dengan gaji kurang daripada $1 sehari. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh National Crime Records Bureau of India, terdapat 6 jenayah terhadap Dalit berlangsung setiap jam pada tahun 2021 dengan jumlah kes meningkat kepada 50,900 tahun lepas daripada 50,291 pada tahun 2020. Negeri Uttar Pradesh melaporkan jumlah jenayah terbanyak terhadap kaum Dalit sebanyak 13,146 kes dengan diikuti Rajasthan sebanyak 7,524 kes, Madhya Pradesh 7,214 kes dan di Bihar sebanyak 5,842 kes. Secara purata, setiap jam 2 orang Dalit akan diserang, setiap hari 3 wanita Dalit dirogol, 2 orang Dalit dibunuh dan 2 rumah Dalit akan dibakar.
Namun keadilan terhadap Dalit masih agak samar kerana tiada siapa yang percaya dengan angka ini dan realiti jenayah yang dilakukan terhadap Dalit. Oleh kerana pihak polis, pegawai kerajaan dan majlis penduduk setempat sering menyokong sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu, kebanyakan jenayah terhadap Dalit tidak dilaporkan, tiada siasatan lanjut dan dibiarkan begitu saja. Pada hari ini, usaha akar umbi untuk mengubah nasib kaum Dalit kian muncul di India, walaupun terdapat tindak balas dan ugutan oleh pegawai tempatan serta penduduk kasta atasan. Banyak gerakan-gerakan aktivis, kesatuan pekerja serta NGO yang lain tampil membela nasib Dalit secara demokratik dan aman. Mereka menuntut hak kaum Dalit, gaji yang lebih tinggi dan pembahagian tanah serta undang-undang yang lebih saksama. Namun, perjalanan untuk membela nasib kaum Dalit masih lagi panjang dan di peringkat politik pula, kebanyakan gerakan parti dilihat menggunakan retorik ini untuk menarik undi orang Dalit yang ramai demi mencapai kejayaan yang lebih besar. Walau bagaimanapun, semakin ramai yang mendapat tempat dalam bidang seperti perkhidmatan awam, perbankan dan kadangkala dalam industri swasta dan sistem pendidikan semakin berkembang dalam komuniti Dalit. Peluang dan peningkatan aspirasi ini diharapkan akan menjadi satu nilai positif untuk perubahan di India pada masa hadapan, terutamanya bagi golongan yang tertindas seperti Dalit.